Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'in wa la udwana illa 'alal zalimin. Wa la ilaha illallah ilahul awwalin wal akhirin wa qayyumus samawati wal ardin wa maliku yaumiddin. Innal hamdalillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa natubu ilayhi. ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه على الله توكلنا ربنا لا تجعلنا فتنة للقوم الظالمين ونجنا برحمتك من القوم الكافرين على الله توكلنا ربنا افتح بيننا وبين قومنا بالحق وأنت خير الفاتحين اللهم ربنا إننا آمنا بما أنزلت واتبعنا الرسول فاكتبنا مع الشاهدين اللهم احفظنا من كيد الكائدين ومن حسد حاسدين ومن سحر الساحرين يا رب العالمين اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله وسلم وبارك على عبدك ورسولك نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. الحمد لله. Pada malam ini sebagaimana biasalah, iaitu malam Selasa, kita akan dengar bersama-sama ringkasan tarikh tasawuf. Kata mari di manakah tasawuf ni kok mana? Daripada Islam ke daripada dakhil hak masuk dalam Islam ke macam mana? Kita akan dengar bersama-sama bersama dengan Masjid Ta'awun kita lah pada malam ini. InsyaAllah kita akan berkongsi dengan pihak masjid yang mulia ini. Mudah-mudahan kita sebagai umat Islam boleh ambil pengertian, ambilnya pihak sebagaimana Allah Subhanahu Wa Ta'ala kehendak, dan kita syukurlah kepada Allah Ta'ala dan terima kasih di atas setiap usaha daripada tuan imam kita dan orang-orang yang jawab kuasa dia tu untuk nak sebarkan ilmu pengetahuan sakut paut dengan perkara-perkara tersebut ni. Jadi kita telah kecek mari pada perjumpaan yang telah lepas, bahawasanya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ni dia suruh kita berpegang teguh dengan ajaran Islam. Tak mau nak tambah-tambah supaya kita itu boleh duduk di atas ajaran yang benar daripada Allah Ta'ala dan Rasul. Maka Nabi berjanji di dalam hadis yang sahih lah daripada riwayat Abu Daud dan Tirmizi. Nabi kata, siapa dia hidup lepas daripada aku ni pejam mata, nescaya akan berjumpa dengan perselisihan yang banyak. Maka Nabi beri jalan keluar, kata hendaklah kita itu tegah molek di atas sunnah Nabi, sunnah aku, jalan ni aku dan jalan ni para sahabat aku. Pegang dengan gigi geraham molek dan jaga-jaga daripada rengkok-rengkok hak dalam urusan agama, kerana agama kita telah sempurna. Sebab tiap-tiap rengkok adalah tak betul jalan belaka semuanya, tak menuju kepada syurga Allah Ta'ala, bahkan menuju kepada siksa Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Jadi kalau kita lihat kepada tarikh ilmu tasawuf ni lah, semenjak daripada berkorong-korong mari itu, dia adalah perkara yang duk tukar alik. Satu ketika ke satu ketika, satu masa ke satu masa,
berbagai-bagai perkara yang duk berlaku. Sebab dia ni cara duduk ke dia adalah seolah kata tak supalah dengan keadaan para ulama salaf dulu dalam masalah amal ibadat, dalam masalah nak pakainya budi pekerti apa ni sulukiyat. Ana mukhalafah dengan jalan mereka itu. Sebab itulah kita tengok tokoh-tokoh ulama kita ya tak berjalan dengan mereka ini. Daripada tokoh-tokoh imam 4 ke, imam 10 ke, imam ni ke, tak ada kira lah. Sehingganya jadi lagu mana? Sehingganya jadi mukhalafah. Jadi menyalahi tentang pegangan. Sebab apa? Asal tu nak mari betul masalah apa nama budi pekerti amal ibadat gitu ya. Akhir-akhir dia jadi mukhalafah dalam masalah pegangan. Sebab bercampur dengan pegangan falsafiyah. Pegangan falsafiyah ni yang ada di dalam tu orang panggil kata teori-teori daripada hak luar, hak tak kena mengena dengan Islam, sehingga akhir sekali jadi melampau mereka ini sehingga berpendapat dengan pendapat wahdatul wujud, pendapat wahdatul wujud dan pendapat al-hulul wal ittihad. Hulul makna kata wak satu di antara khalik dengan makhluk. Allah Ta'ala dengan makhluk ni benar sama sahaja. Akhir jadi gitu. Maka pendapat ni, pegangnya lagu ni, pahamnya lagu ni adalah dalam madrasah orang yang dakwa diri dia tu sebagai orang tasawuf, orang sufi dan sebagainya. Semua perkara ni terdapat ada belaka dan tercatat belaka di dalam kitab-kitab mereka dan tulisan ulama-ulama mereka. Bukan perkara ni perkara yang tidak ada asal yang kita bercakap duk atas udara tu, bukan. Nah, satu generasi ke satu generasi. Satu generasi ke satu generasi. Ini perkara-perkara yang kita tadi itu kena duk jaga. Sebab apa? Sebab orang Islam kita ni, dasar cara kita nak faham agama iaitu faham daripada Al-Quran dan faham daripada hadis. Sebab Tuhan kata ittabi'u ma unzila ilaikum min rabbikum wa la tattabi'u min dunihi awliya qalilan ma tadhakkarun. Ikut olehmu hai umat aku akan perkara ma unzila ilaikum, barang yang turunkan kepada kamu daripada wahyu Allah Taala. Sama ada wahyu tu dinamakan Al-Quran ataupun wahyu sunnatin nabawiyah, wahyu sunnah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang kita tak ada khilaf di kalangan umat Islam kita kata dua dasar itu adalah dasar penting bagi agama kita yang kita itu kena pegang dengannya. Nabi Muhammad pun janji kata siapa dia pegang dengan itu dua dasar, nescaya dia tak akan sesak jalan sama sekali lepas daripada Nabi itu tinggal. Akan tetapi madrasah ni madrasah orang duk dakwa kata diri dia ni madrasah tasawuf ataupun madrasah sufi ni hak kita nak kecek di atas dasar. Sebab kita tahu di sana adalah kita buat beza di antara sufi hak apa nama hak duk dengan jalan tetapi yang menamakan diri dia. Tetapi kita nak kecek ni di dasar dia. Di dasar dia kerana mereka ini ni ya ada cara talaki ilmu pengetahuan ni. Dasar dia bukannya sekadar kata Alkitab wa Sunnah. Bahkan perasaan, apa panggil zauq, perasaan. Dan al-mukasyafat. Mukasyafat mana kata kash. Buka gitu, buka hijab gitu, buka hijab gini. Dan al-manamat, mimpi-mimpi. Ini perkara-perkara yang ada di dalam jalanan-jalanan mereka yang mereka tadi itu ambil dasar ni yang tidak bersandar kepada Alkitab wa Sunnah. Nampak tu tak? Ni perkara-perkara yang lagi kita akan bahas satu persatu. Ni sebagai permulaan kali yang kedua. Kita nak tengok dia. Itu nak kita faham dulu. Kenapa? Kalulah kita faham di sini, apabila kita dengar benda yang pelik-pelik daripada perkataan-perkataan tokoh-tokoh ulama mereka umpama ini ni, benda-benda yang ada rakyat, benda pelik-pelik tu tak jadi pelik bagi kita. Sebab dasar dia lagu tu.
Dasar dia bukan bergantung pada Alkitab was sunnah ats-tsabitah yang sabit daripada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, itu dak. Dia tak ada gantung di situ dengan cara sungguh-sungguhnya. Bahkan dia gantung masalah mimpi, masalah mengigau, masalah berasa masalah akad hijab dan sebagainya. Itu panggil masadir pahal agama di sisi mereka. Sebab itulah dia ada riwayat kata Nabi itu menyesal tak jumpa Imam Ghazali. Nampak tu tak? Berlekat apabila lekat masalah tanya Nabi direct selalu. Ia panggil benda tak ada jadi pelik. Sebab apa? Sebab benda-benda lagu tu adalah benda yang dapat daripada mana? Dapat daripada masdar-masdar dia, dasar-dasar hak kita sebut sini. Dalam kitab-kitab mereka, kalau kita pergi jumpa dengan tok guru dalam tarekah kita ni, lebih baik daripada kita pergi buat haji 60 kali, 70 kali. Benda-benda lagu tu ada dalam kitab-kitab mereka, tercatat. Sebab itulah orang putih ni dia tengok, dia buat kaji yang tinggi. Orang putih ni, orang barat ni, dia nak kata lagu mana, Islam pesi mana yang kita kena aku, yang kita kena sanjungkan Islam pesi mana. Yang ni kena akad Islam pesi ni baru tak bahaya dia kata. Sebab itulah dia itu boleh, kalau bahasa Sia panggil la ananikum, boleh tadi itu dia boleh mengatasi negeri ke negeri, negeri ke negeri, bangsa ke bangsa, bahasa ke bahasa. Sebab apa? Sebab dia sokongkan mereka ini without the pay. Sebab mereka inilah dok berlakunya di Baghdad, di mana kalau kita tengok dalam sejarah pembuka pintu mereka ini. Sebab itulah orang panggil kata perkara-perkara lagu ni kita sebagai umat Islam jangan buat duk tak tahulah. Hari ni tempat Asia kita ni, di tanah Melayu kita ni hanya nak akad benda-benda lagu ni. Akad benda-benda lagu ni sebab kenapa? Sebab apabila naiknya muka ni mudah manusia jadi fikiran dia tu jadi tak betul dengan dasar hak asli, jadi mudah nak pauk. Pauk gini pun boleh, pauk gini pun boleh. Jadi boleh berakar. Sebab apa? Sebab manusia itu menjadikan diri dia tu sebagai orang yang khurafi. Percaya benda pelik-pelik itu. Mana benda lagu tu. Faham tu tak? Sebab tu orang tanya saya kata, Ustaz, Tok Guru, ada ke tak kata dalam hadis kata Tok Nenek ni kelik malam Jumaat kita kena taruh air, taruh nasi. Kena buka lampu, kena berapa. Ya tak kena tanya dah masalah lagu tu. Ya tak ada cerak-cerak dalam hadis. Kalau ada ulama kita umpama Bukhari, Muslim, apa nama ni, hak lain-lain lagi tu, tokoh-tokoh hebat-hebat tu, hari kita mula. Tapi benda ni tak ada. Maaflah, benda ni tak ada. Ada di mana? Ada dalam khayalan, ada dalam mimpi, ada di dalam mengigau, ada di dalam tu, ada di dalam ni. Ini perkara-perkara yang nak memunuhkan pegangnya umat Islam. Apabila umat Islam itu pahal lagu tu, kerana dapat ilmu pengetahuan daripada orang yang dia berasa siqah, nescaya turun duduk dalam akal fikiran, duduk dalam hati sebagai pegang ni. Kalaulah seorang Islam tu pegang lagu tu sungguh, dia nak berjaya, nescaya Nabi tak kena buat orang sampai ke 13 tahun di Mekah. Nabi tak kena buat sampai ke 13 tahun, pakai 3 hari pada. Apa? Ataupun 3 jam. Urti selalu 3 jam ataupun 3 hari. Bas, cukup. Tak, Nabi guna sampai ke 13 tahun. Ni nak kita faham mula-mula sekali. Hingga Nabi haram ziarah kubur awal marrah. Pasal ziarah kubur. Sebab apa? Sebab di kubur ni ada apa? Ada perkara-perkara yang memunuhkan pegangnya. Lepas daripada dia taksis, dia asah molek dah sahabat dia tu, barulah dia lepas. Fazuruha fa innaha tuzakkirukumul maut. Ziarah kubur tak ada masalah kerana kubur itu mengingati mati. Tapi apabila kita tengok sekarang lah ni, orang tak ada pergi kubur dengan hatu saja. Tarekah tu, makna kata jalannya tarekah hak pelak-pelak tadi itu, ia nak puja lain daripada Allah Ta'ala. Tapi Alhamdulillah, tanding kita ni duk sihat, duk hebat lagi. Masalah tokoh-tokoh ulama kita duk tegah benda tu. Tak ada. Alhamdulillah, jazahumullahu khaira. Anna khaira, makna kita pohonlah kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala, balas kebaikan kepada kita, hak titik peluh alim ulama kita. Itu satu. Yang kedua, benda yang seterusnya, bahawasanya sufi-sufi ni, ia ada tarekah dia berbagai-bagai. Bukan sufi ni ada satu tarekah, tak, ia bagai-bagai tarekah. Dan dalam tarekah itu berbagai-bagai warna-warni pula.
tiap-tiap tarekah tadi itu ada tok guru dia. Ada tok guru dia. Tok guru dia ni berbagai-bagai lah. Makna kata terkadang hak kuat sikit tu dapat wahyu sendiri. Kuat lagi kecek dengan Tuhan sendiri. Kuat lagi boleh kecek dengan Nabi sendiri. Berbagai-bagai guru dia tu. Sebab itulah dia tengok kepada ahli-ahli yang tak setarekah dengan dia ataupun tak sependapat dengan dia, yang pandai kata lekeh. Kerana apa? Boleh jadi lagu tu seolah kata mabuk dengan cara pemikir. Panggil tayyaratin musakkirat. Mana kata tayyarat, gelombang cara memikir yang nak memabukkan seseorang manusia. Orang apabila sampai situ tak kena buat gapo dah. Berasa kata nak naik bukit, duk berasa kata tak ada gapo, tak nak duk bergaduh urusan dunia gapo dak dah. Ia jadi punah dengan automatik. Tok guru dia ni, Tuhan berilah. Tuhan beri. Tuhan balik Tuhan tu dia beri semata. Kalau dia tak uri kepada orang-orang lagu ni enggak. Iblis tu tak uri di mula. Nampak tu tak? Makna kata bukan tiap-tiap benda hak Tuhan beri tu Tuhan nak redha. Tu akidah pegang ahli sunnah wal jamaah, mazhab salah nak pegang lagu tu. Tiap-tiap guru tadi itu dia ada cara mikir dia, ideologi dia. Dan ada suluk dia, jalan ni dia. Dan pentafsiran dia bagi mustalahat al-tasawuf. Ada orang panggil tafsir al-isyari. Tafsir lagu ni hak kita dak tafsir, hak kita dak dengar tadi tu, hak tu lapis bawah di sisi dia. Makna kata hak tinggi ni ya ada isyarat dia. Isyarat makna gini, isyarat makna gini. Orang tanya ambil ilmu mana? Kita mimpi jumpa dengan Nabi. Kita ambil ilmu mana ni? Jumpa dengan Nabi, yaqadatan dan sebagainya. Mana matan dan berbagai-bagai rupa yang dia itu dakwa. Maka orang awam nas, orang awam berasa kata percayalah benar-benar lagu tu. Ni perkara-perkara yang orang barat ni suka sekali-kali. Terutama Yahud dan Nasara suka sekali-sekali. Sebab apa? Sebab dia tadi itu mari jajahkan negeri Islam. Kamar dia dalam ni tak ada dah. Tuai tu tak ada dah. Dia tinggalkan cara memikir. Pak di negeri Islam, tiap-tiap negeri Islam ada almaniyun, fak sekolah. Ataupun liberaliyun. Liberaliyun makna kata fak serinium. Dan berbagai-bagai warna-warni lagi. Itu apa yang dia letak cara memikir. Apabila dia letak cara memikir, dia tadi itu usaha nak mengakadkan mereka ini ni boleh pegang jawatan kuasa di dalam negara. Apabila mereka ini boleh pegang jawatan di dalam negara, pas nak buat lagu mana? Orang tu sokong, rakyat tu sokong. Pasti ia kena mengambilkan tokoh-tokoh sufi umpama ni membantukan dalam urusan agama. Sebab dia tahu kata orang tadi itu banyak bergantung kepada mereka-mereka hak situ. Lalu sebab itulah negara mana-mana yang ketua itu beraliran dengan sekularisme ataupun orang panggil kata liberaliyun, serinium ataupun sekular umpama tu dia akan mengambilkan mereka-mereka ini sebagai pembantu dia. Tengok, kita suluh tengok. Perkara-perkara lagu ni benda hak berlaku sungguh. Benda-benda yang berlaku sungguh dalam dunia yang kita duduk ni, benda hak yang pasal kata kita nak nafi tak boleh. Sebab itulah dia tadi itu ada isyarat dia, ada pentafsiran dia yang tak serupa dengan pentafsiran yang orang Islam duk ambil tahu. Tu. Yang ambil mana ilmu ni? Ya dakwa kata dia mimpi, ya dakwa kata dia jumpa dengan Nabi, ya dakwa kata dia itu dapat wahyu. Hak kuat-kuat tu je gitulah. Tu itu perkara-perkara yang memabukkan manusia. Bukan sekadar mabuk dengan daun apa nama, daun ganja, daun keratam saja. Bukan, bahkan mabuk dengan cara memikir lagu ni. Ni perkara-perkara yang berlaku tempat kita. Dan bukan tempat kita saja nah. Tempat kita ni baru nak waris semula. Setelah daripada menyucikan oleh ulama sahwah, penggerak ke ulama Islam kita, dia menyuci benda itu baik. Tak sah. Sebab dia tahu kata hak ni bukan Islam pada asal. Dakhil lah dia panggil. Benda yang masuk mari, benda bukan-bukan. Maka tiap-tiap apa nama ni, tiap-tiap taifah tu, tiap-tiap kumpulan dia tu, tiap-tiap ada nama dia. Tarekah Tijaniyah, tarekah Rifaiyah, tarekah berapa nama lagi, banyak daripada tarekah tu, tarekah ni.
Dan dalam tarekah tadi itu ada apa? Adanya wirid-wirid hak tak serupa. Wirid dalam hak Tijaniyah ni lagu ni. Wirid hak Ja'fariyah ni lagu ni. Wirid hak pesing Syazuliyah ni macam ni. Wirid hak Qadiriyah ni lagu ni. Ya ada wirid-wirid dia. Ambil dana katanya benar-benar lagu ni. Ambil Nabi ya kata. Pagano tokoh-tokoh ulama ni tak ada riwayat mari. Hai hak tu fu ahli syariat. Kita ni ahli hakikah. Kita kalau tak ada sakafah, tak adanya ilmu tarikh, akidah tarikh umpama ni rebah. Salah kata kita nak pergi tak kena. Dan dia adanya wali-wali dia. Dalam tarekah ni ada wali ni, wali tu, wali ni, wali tu dan wali ni. Ni perkara-perkara yang kita itu kena ambil tahu. Nisbah anak murid, orang panggil muridin. Anak-anak murid ni pasti kena melazimi tok guru dia dan tarekah dia, pasti. Mana nak masuk dalam tarekah kita ni kena ada bai'ah dia, kena ada perjanjian, kena adanya cara mikir, kena ada zikir cara dia, adanya wirid cara dia. Terkadang ada pakaian. Pakaian kena pakai gini, gitu dan gini. Di situlah perkara-perkara yang benar hak berlaku boleh kita tengok. Cuba kita tengok kalau kita buka dalam Google, tarekah Qadiriyah cara makan dia lagu mana? Tarekah Rifaiyah ia makan lagu mana? Ya berlain ni. Tu perkara-perkara ni kita kena tahulah juga. Tidak adalah bagi mereka itu bahwasanya nak turuknya jalan ni hak bawa datang oleh Rasulullah hak sungguh ni tak, ya tak. Hak kita dah baca wa anna hadza sirati mustaqiman fattabi'uhu ni majaz. Fattabi'uhu ni makna kata hak ni majaz. Di sisi dia dalam arti kata itu bukan makna tu. Makna hakikat mana kata tiap-tiap orang yang ada tarekah dia tak sama. Lepas tu ya qiyah lah gitu gini. Ni perkara-perkara hak kita kena tahu. Dan tiap-tiap tarekah itu ya dakwa kata dia ada ilmu hakikat yang mengambil daripada wasitah perantara di antara guru dia daripada Allah Ta'ala mubasyaratan bila wasitah. Serta merta salah ambil guru dia Allah. Tak ada kan Nabi Muhammad ke Jibril ke gapo. Ini adalah perkara-perkara yang tersebut di dalam kitab-kitab mereka yang lagi kita akan kupaskan. Ya panggil dasar ni kena ada dalam kitab. Nampak? Dasar ni kena ada dalam kitab. Ia kena tercatat. Ya tak boleh. Kalau orang dakwa kata dasar ni ia pasti kena ada tertulis. Mastur tertulis mari. Dia kata dasar, kamar dia orang tanya kata di mana? Dia kata perkataan ia pun kita tak biasa dengar dalam kitab dia tak ada kata. Ni dusta. Seumpama setengah-setengah dari modal dakwa kata jalan ni tarekah ulama sunnah ni Syekh Muhammad bin Abdul Wahab ni mengaku kata dia ni adalah Nabi. Kita tolak kata yang mengaku tu di mana dia kata dalam kitab dia. Kalau benda tu dasar sungguh pasti kena ada. Seumpama dia mau baca dalam kitab Ajwibah Makkiyah tu ke. Amo jawab lagi berapa? Alhamdulillah 17 halaqah semua. Tapi tak ada waktu baik sebar kepada umat masyarakat. Benar khurafat saja. Akhir sekali, jadi lagu mana? Memperhalalkan darah orang-orang yang tak sesupa dengan pendapat dia. Ya Allah. Ni benar-benar yang orang kita ni duk tarbiyahkan umat manusia hak dalam. Inilah kita kena ambil tahulah sini nah. Kita kena ambil tahu supaya kita tadi itu tak jadi juluh. Kita nak buat kerja hak Islam ni Islam hak betul, bukan Islam hak tak betul. Islam hak yang betul, hak tu hak kita nak. Hak Islam lain kita tak sah lah tu. Nah, nasallallahu taala as-salama wal afiyah. Sebagaimana bahwasanya bagi sufi ni ada rumus dia. Rumus ni makna kata gapo kalau bahasa kita isyarat. Ada isyarat yang dia memperasingkan dengan itu isyarat tu daripada ummah al-Islamiyah. Orang Islam lain tak tahu. Puak dia tahu. Ni bukan Islam. Ingat molek. Sebab itulah Umar Ibn Abdul Aziz rahimahullahu ta'ala dia kata, Islam ni agama terbuka. Mana agama yang boleh semua orang pakat tahu. Jadi umat semua tak ada dia tahu. Malah kumpulan ni dia tahu. Tak boleh jadi. Imam Syafi'i pun kata gitu. Tak boleh nak kata hilang ilmu tu daripada semua ummah. Tak boleh jadi. Dia kena tahu.
Pasti ummah Nabi Muhammad ni dia kena tahu, sebab dia tak beri pun di atas kesesatan sama sekali. Ni. Dia itu duk jagalah mereka ini, dia dakwa kata dia jagakan bagi diri dia ni hak-hak mentafsirkan dan nak meletakkan makna. Supaya kita baca zalikal kitab la raiba fi hudal lil muttaqin, kita faham dengan cara apa yang Allah Taala kehendak tu satu mengikut apa yang isyarat mari, tunjuk mari, hatta mari, hantaran mari di dalam Quran. Dengan bahasa, dengan maksud, dengan buat ayat Quran tafsir setengah di atas setengah, dengan dengan hadis Nabi Muhammad, perkataan sahabat at-tabi'in, ya kita pergi kat tu. Hak tu hak Islam semua pergi. Akan tetapi mereka ni tak. Zalikani, ya isyarat klik pada zalikani ni kena ambil pada syekh seorang je. Kena ambil pada tok guru kita. Apa maksud ni? Hak orang dak tafsir tu lapis bawah dia kata. Sebab tu kita tengok fuak-fuak ahli tarekah ni dia berasa kata diri dia seolah kata tak ada jejak bombing tak. Tak tahu darah. Itu panggil khayalan saja ya. Orang panggil kata khayalan saja, bukan benda hak sungguh. Nah, tidak. Tidak jadi petegah gapa-gapa bahawasanya belakang daripada tu adanya Rusia dan benda hak sulit-sulit. Belakang daripada ayat Quran, belakang pada hadis Nabi, benda hak sulit-sulit. Sebab tu di sisi mereka ada tafsir mereka. Tafsir kalau kita buka tu nanti insya-Allah lah kita akan membahaskan insya-Allah. Ni kita nak kecek di atas ilmu pengetahuan. Nah, ilmu pengetahuan. Dan perkara-perkara yang tidak disebut di antara manusia yang lain, tak boleh sebut. Tak boleh sebut di antara. Kerana apa? Kerana dia itu adalah Rusia bagi tarekah yang dia tak buka malaikat khawas saja. Saya pernah pergi di tarekah apa panggil Habasyiyah. Tarekah Habasyiyah ni hak duk di duk di Lebanon sekarang. Kitab dia ni kalau dia mari jual di Ma'rad ni kitab Rusia dia ni dia tak akan jual, dia tak akan bagi, dia tak akan beri malaikat orang dalam tarekah dia. Saya tengok hari tu dengan mata kepala cuma tak ada nak taswir, tak ada nak ambil, tak ada nak minta sebab dia tak ui. Kalau bukan ahli dia tak ui. Dalam tu saya tengok dengan ibarat dengan cara dengan mata kita ni tak ada gapo lah kalau kita isap rokok dalam keadaan bulan Ramadan dia tak batal di sisi dia. Ada pergi batal tadi tu, hak ni hak bawah, tak ada gapo. Tapi dia tak bagi. Dia tak bagi, dia takut juga sebab gapo? Sebab benda tak benar ni dia pergi dengan dalam gelak gitu lah. Dia tak ada sungguh kata. Tak ada sungguh. Maka di manakah Islam daripada itu semua? Mana Islam? Takkan Islam bagi dibawa datang oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan diterimakan oleh para sahabat tabi'in dan atba'it tabi'in dan ummah lepas pada tu? Takkan Islam lagu tu ke? Sebab tu orang Islam kita faham kata dasar kita apa yang ada dalam Quran, apa yang ada dalam hadis mengikut faham pia, yakni para salafus salih hak dulu tadi itu hak ulama kita ambil mari pada kita. Hang faham gini mek sini, faham gini mek sini. Orang ni faham di kalangan sahabat tabi'in atba'it tabi'in kita gato ada. Ini adalah benda hak sungguh. Benda lagu ni dakhil orang panggil benda hak masuk mari di dalam Islam kita, bukan benda-benda yang sungguh. Dengan sebab itu pembahasan kita kali ni insya-Allah taala lah kita nak memudah di atas pendengar kita nak royak dengan cara khulasah selalu. Sebagai kesimpulan selalu dengan uslub yang mudah, dengan bahasa yang mudah, boleh semua pakat boleh faham belaka. Orang muda, orang pertengahan, orang ada umur hak atas tu tak ada masalah. Kita nak kecek dengan bahasa mudah, bahasa yang boleh kita pakat ambil belaka. Di situlah kita pohon kepada Allah Subhanahu wa taala supaya Allah Subhanahu wa taala memukakan perkara-perkara tersebut tadi kepada kita. Baik. Jadi tarikh tasawuf ni kita nak kecek dah ni. Ni nak kecek masuk dalam istilah dah ni. Nak kecek masuk dalam istilah dia. Lagu mana coba kita tengok dia kata. Tasawuf ni, ilmu tasawuf ni ataupun nama-nama bagi ilmu tasawuf ni iaitu hak ning lah orang panggil tasawuf ni satu ilmu yang orang yang berilmu dengan ilmu ni dinamakan sufi. Dinamakan sufi. Hak ni orang panggil kata apa? Hak ni orang panggil hak masyhur sekali diitlaq di atas nama-nama perjalanan mereka ini. Di atas
lidah-lidah manusia. Ni puak sufi ni. Puak ahli tasawuf ni. Kecek gitu. Nampak tak tu? Sebab apa kita nak ngaji moga ni? Sebab apa kita nak tahu sejarah? Kerana kita nak tahu mari mana ni. Hak rakyat kata buka tabir selalu. Tanya Nabi selalu. Malam jemaah ni tok menek kelik mari ke rumah ni. Ambil mana cara mikir ni? Sebab tu kita nak ngaji ni. Benda-benda khurafat, benda pelik-pelik khurafat, benda macam-macam cara mikir tu mari di mana? Hadap pergi hatu ni, datuk ni, wali tu wali ni. Siapa akan boleh retahkan dunia tadi itu? Tak ke? Hak menyalahi jalan-jalan Nabi. Nabi suruh baca nak tidur, suruh baca ada doa gini. Ya tak? Yang nak baca pasal itu, pasal dia. Lepas tu hadiah kepada wali Naubah. Nampak tak tu? Lepas tu wali Naubah ni lah. Aku ni duk, ahli Naubah, aku duk dalam jaga ilmu. Tu dia. Ahli Naubah tu apa? Benar syahid ke benar gaib? Benar gaib. Benar gaib ni kita tak boleh seru lain pada Allah Subhanahu Wa Taala. Kalau nak seru ahli Naubah, baik kita seru Jibril. Jibril lebih kuat daripada tu. Allamahu syadidul quwa, dhu mirratin fastawa, wa huwa bil ufuqil a'la. Tu Jibril sifat yang gagah, kuat. Walaupun Jibril pergi nak seru tak boleh. Nak seru Allah. Qul ya Allah, suruh kita seru Allah Taala. Perkara yang gaib yang duk seru lain pada Allah Taala, perkara yang gaib. Benar syahid tak apalah. Kenapa? Benar syahid ni mana kata benda hak boleh kita buat kira di antara satu sama lain. Seumpama Nabi Ibrahim tu kan setengah-setengah orang tak faham. Kalau gitu nak suruh mak pak tak leh. Dia kata, "Hai Nabi Ibrahim suruh, ya abati lima ta'budu ma la yasma'u wa la yughni anka syai'an." Ya abati gitu, ya abati gini. Lepas tu dalam ayat satu lagi dalam surah Tulah tu, wa a'tazilukum wa ma tad'una min dunillah wa ad'u rabbi. Aku pecah diri aku semua daripada seru lain pada Allah SWT. Aku seru Allah Ta'ala hanya tunggal saja. Di antara dua ayat ni kita nak hipung lagu mana? Nak ayat kata hak ni boleh, hak ni tak boleh. Lagu mana hak boleh? Hak boleh, benda hak boleh kita buat kira. Orang dengar kita panggil dia salah gapo tu, hewi panggil lagu tu. Kita buat kira dengan dia gapo tak ada masalah. Tetapi benda gaib jangan panggil lain daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Kalau ada hadis tu hadis ni mari mu'aradah dengan ayat Quran, pakai jatuh darajat. Orang panggil dalalah dia tak kuasa nak mu'aradahkan ayat Quran. Ini waktu baik hadis, terkadang hadis dhaif, hadis maudhu', hadis gapo. Sebagaimana kita waktu baik banyak-banyak kali dah, kalau ada masalah pun fa alaikum bi ashabil kubur, so panggil ahli kubur. Atau hadis maudhu'. Hadis maudhu' ni mari nak membantahkan ayat Quran hak tu kata fala tad'u ma'allahi ahada. Boleh. Dia tak kuasa buat lagu tu. Alhamdulillah kita orang Melayu kita terutama orang petani ni dia faham masalah. Sebab apa? Sebab tok guru kita ni ya duk tahankan. Nampak? Tetapi kita dak kecek dalam sejarah ni hak kita dak oyak ni dalam sejarah duk berlaku. Lepas tu orang terkadang dia buat klik ajaran pelik-pelik ni mari di tanah air kita. Benda ni tak ada lama dah. Tok guru kita buat tubik lama dah. Baba Abdul Rahman Ahmad tu ke? Baba Mepoming tu cetak kitab tauhid mengajar kepada anak Melayu kita ni. Lama dah dia buat benda-benda khurafat. Di Kelantan kita ni Tok Guru Ni Aziz dan orang belum daripada dia lama orang buat benda khurafat tu. Tapi apabila tokoh-tokoh ulama hak sedegah-sedegah umpama tu wafat gi, meninggal dunia gi, hanya timbul hak pesen-pesen ni. Pahlawan lagu mana? Pasti orang belakang ni kena menegak sebagaimana jalannya mereka juga. Sebab apa? Sebab benda ni benda bukan adalah Islam. Bukan benda dalam Islam. Benda hak dusta. Bukan benda hak sakut paut dengan Islam kita. Jadi nama dia tu gapo lagi? Orang kata nama gapo gatik sufi-sufi ni gapo gatik lain pada tu ada orang panggil tak? Lah mana pula Tok Guru? Gening lah seumpama nama hari kiamat tu kan. Hari kiamat nama gapo gatik? Ada yaumul hisab. Ada yaumuddin. Ada yaumul gapo lagi? Yaumut taghabun. Banyak daripada nama-nama. Bukan nama hari kiamat nama sodak banyak lagi nama. Nama sufi nama lain ada lagi? Ada. Ni dia. Iaitu gapo dia? Di antaranya hak pertama sekali diitlaqkan ilmu ni apa panggil ilmu tasawuf. Orang hak bersifat dengan sifat lagu ni apa panggil sufiyah apa panggil. Sufiyah. Pak kita nak kaji tengok kalimah sufi ni mari di mana? Kita nak kaji tengok mari di mana. Mengikut alasan hak
yang dibetulkan oleh alim ulama kita, bukan kita kata sendiri nah. Kita tak kata sendiri, kita nak tengok apa ulama kita kata. Yang pertama dia kata nama arbabul haqaiq. Mana kata ampunyo orang yang pegangnya hakikat-hakikat. Makna kata fu ahli haqiqah lah. Tu makna mereka itu menamakan diri-diri mereka dengan itu perkara. Sebab apa? Sebab ia kira kata apa yang dipahamkan oleh alim ulama kita, ada dalam buku-buku, ada mengajar mari pada anak umat Islam ini. Dia kata puak tu ahli zahir. Puak zahir. Zahir ni makna kan? Puak kulit luar, bukan puak isi. Kita kena faham. Ia itlak kata mereka ni ahli zahir. Makna kan? Orang kulit. Ilmu kulit, bukan ilmu isi lagi. Hak kita ni isi. Ambil lah ilmu ni. Imam Syafi'i tahu tak? Imam Syafi'i kata man tasawwafa 40 yawman zahaba aqluhu. Siapa dia masuk dalam tarekah ni 40 hari hilang akal dia. Tak klik dah. Tak klik dah. Sebab tu di sisi dia ni banyaklah nanti kita sebut. Pasal tempat dia ni kita sebut. Ada apa yang kata wali tak sempurna. Pakak puja lah. Hampa tu orang putih tengok. Ni good dia kata. Molek lagu ni. Hak ni, hak Islam kita nak. Sebab tu kita kena ada pembahasan, nanti kita kecek bak dia gapo. Orang panggil, Maza yurid al-gharb min ummati islamiyah. Gapo orang putih nak daripada umat Islam? Nak gapo? Nak daripada Quran, nak daripada hadis, nak orang Islam tu faham balah mana? Situ tempat dia. Ataupun dia menamakan orang hak tak sempan dapat dia ni dengan ahli zahir. Ataupun menamakan dengan ahli syariah. Ataupun menamakan ahli rusum. Tu nama. Ahli rusum, ataupun ahli syariah, ataupun ahli zahir. Kena kepada semua umat Islam yang mempunyai ilmu pengetahuan hak tak sependapat dengan dia. Dia menamakan dia arbabul haqaiq. Seolah kata orang hakikat. Orang ilmu hakikat ni puak ni. Satu kumpulan cara mikir benar khayalan saja je. Benar khayalan saja. Tak ada pun. Sebab apa? Sebab syariat ni wahyu daripada Allah Subhanahu wa taala. Sebab tu ulama sunnah kita kata kullu turukin ila Allah masdudah. Tiap-tiap jalan ni kita nak pergi sampai kepada Allah taala tersekat belaka. Malaikat jalan ni Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam hanya jua. Hak lain pada tu nak tak sabar pada Tuhan. Hak ni hak tak ada dalam Quran, tak ada dalam hadis. Dia nak mulia pada Quran, mulia pada hadis. Boleh jadi. Di sisi dia boleh jadi. Sebab itulah mundur umat Islam kalau duk lagu ni klik pada, kalau bahasa saya panggil degdamban. Klik pada usul hak kemunduran hak asal. Tu maknanya gitu. Hakikatnya dia kata dan hakikat tidak sampai kepadanya oleh sufi dengan dengan pembuka dia panggil kashful hijab ataupun zauq. Rasa sebab tu di sisi dia panggil ilmu tajribah. Ni mujarrabah, mi'ah bil mi'ah dia kata. Hadzal ilm mujarrabatun hadzal ilm mujarrabah mi'ah bil mi'ah dia kata. 100%. Ilmu apa sih mujarrabah? Kalau buat gini jadi gini, buat gini jadi gini. Jadi itu bukan dalam arti kata nak pergi kena selalu dengan syariat. Sebab tu, demo duk royak kata, he tu ni tak boleh lain pada Allah Ta'ala. Kita buat tu hingga. Apa kita tak boleh buat? Hingga tu je lah kena dah. Ada. Kalau lah kira lagu tu, kira tak kenyik. Makan duit curi, makan duit reba, makan duit rusyuah, kenyik tak? Makan duit anak yatim, kenyik, kena juga siap lagu tu. Ya meta dia di situ, orang panggil kata cara mikir di situ. Kalau boleh lagu ni kena. Dah bukan gitu. Sebab itulah mujarrabah kena tengok dulu. Boleh hingga tapi kena dengan syarat. Di sini mari dalam agama kita, dalam ilmu syariat kita ni asbab ada dua. Ada asbab syar'iyah, ada asbab syar'iyatun, ada asbab mamnu'atun. Ditegah asbab tak boleh buat lagu ni, dah asbab hak boleh kita buat.
Masyru'ah dengan mamnu'ah. Tu dia. Lagu tu. Muafakah dengan syariat atau tak muafakah dengan syariat? Aku tak kira, dia kata. Sebab dia kira kata dia ni atas daripada undang-undang syariat. Tu. Bahawa kita kalau duduk atas pada undang-undang syariat, gapo pedah? Seolah kata duduk atas undang-undang negara. Sebab tu demo kata demo kata terkadang undang tu undang sangat labo. Rima-rima tak lekat, saya nyamuk-nyamuk hak tak gerak tu lekat. Kita tak boleh buat lagu tu. Kita tak boleh. Itu satu nama. Ingat molek tu, cara tu. Ulama kita dak royak dah tu. Yang kedua, ia letakkan nama puak-puak dia ni piye? Al-fuqara. Al-fuqara. Puak mana? Puak fakir miskin. Sebab itulah al-faqir kaza, al-faqir kaza. Nampak dah tu? Al-fuqara ia letak gitu. Menamakan mereka itu dengan ini nama sebab apa? Dia suka kata dia boleh zuhud dalam urusan dunia dan dia melepaskan diri dia daripada kelazatan dunia dan mata benda dunia. Hak kata itulah. Tapi hak ketua ada kapal tubah khusus. Hak kedua ada kapal tubah khusus. Kita kena tahu tu hak luar negara, duduk kat barat kat mana. Daripada tarekah-tarekah dia tu ada kapal tubah khusus. Hei, bukan biasalah. Mengajarkan ada hak mari apa kalau kita sebutnya kata kat orang pula ada kita tak sebutlah, kita sebut nama ambil sifat. Ada seorang mari daripada kok Yamen tu lah. Ia kata orang kita ni tak boleh buat makan nasi dalam dapur-dapur kita buat baru-baru ni tak boleh. Kita kena pergi makan kuih-kuih kat tong sapah katik dia kata. Supaya apa? Supaya nak tunjuk kata kita ni zuhud. Kita ni orang zuhud. Ada orang daripada Asia kita ni tak makan benda yang nak makan nasi hak basi ke apa lagi tu. Pas sakit. Mati. Duduk luar negara. Sebab apa? Makan dengan aliran ni. Tapi tuai hak rakyat tak pernah nak buat pun. Tuai ada rakyat tak pernah nak buat pun. Ni pandai kata kita jadi mangsa. Jadi bahasa Asia panggil mangsa. Ni tak boleh kita lagu tu. Bahawa tu satu lagi nanti kita tengok. Satu lagi dia menamakan al-malamatiyah. Al-malamatiyah. Ni nama hak pelik sikit ni. Tapi ada dalam panggilan mereka. Tinggi-tinggi ni. Puak malamatiyah ni. Puak mana malamatiyah ni? Yakni puak taksir muzahirkan bagi manusia amalan kebaikan. Dengan dakwa kata, kalau kita buat kebaikan dapat orang, tak ikhlas. Mana buat lagu mana? Dia muzahirkan perbuatan yang Allah Ta'ala itu benci dan perbuatan yang Rasulullah SAW itu benci supaya nak naik pangkat dia kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Seperti mana? Tak payah orang tak boleh buat warak, kita kena berzina, kena minum arak, kena curi, kena rapah, kena zalim, kena gitu, kena gini. Orang tanya, buat apa lagu ni? Mu tak tahu gapo. Ada. Sebab tu kita dengar daripada tokoh-tokoh mereka kata, satu hari tu Nabi Musa kena Tuhan tegah, dia kata. Apa Tuhan tegah? Kerana Nabi Musa ni tak pergi semaya di atas mayat seorang wali aku. Lepas tu ya wali tu. Dia kata Musa tanya Tuhan, wali ya Allah, demo ni berzina lah, demo ni minum arak, demo ni wak ni. Sampakah 1000 orang berzina. Wali apa tu mu tak tahu apa, dia kata. Jadi orang ayat kisah. Kisah tu Israeliah. Benar tak sungguh tu. Kalau kita tanya, gi nak cek tengok, ya tak ada dalam kitab, tak ada sanad, tak ada gapo. Mek mana? Mek di mimpi. Ya buka pintu mimpi tadi itu untuk nak masuk benda ni. Benda khurafat ni. Sebab tu boleh kita engkarkan benda mimpi, seumpama ulama engkarkan perkara hak dulu-dulu umpama majaz ke ataupun karamat ke apa li ajli maslahatir rajih. Tak apa. Sebab tu dibawakan oleh ulama bantah dengan cara kuat-kuat untuk nak katukkan pintu tu. Apa? Daripada pintu itulah mereka itu masuk mari duk punahkan cara memikir manusia. Sebab itulah pertepungan di antara benda benar dengan benda tak benar ni siapa ke bila-bila. Pak kita nak buat lagu mana pasti kita kena mikir lah.
Ni benar-benar lagu ni ada sungguh dalam umat masyarakat ni. Nampak tak tu? Orang panggil kata apa tu? Perwaktu lagu ni, ini puak ahli malamatiyah ni. Malamatiyah ni makna kata puak yang wali Tuhan sungguh. Puak ikhlas kepada Allah Ta'ala. Nampak tak orang? Nampak? Sebab apa boleh nampak? Sebab Nabi pun kata dalam hadis Hasan, Nabi kata wa innal bayana la sihra. Tiap-tiap huraian orang nampak. Tertarik dengan dia. Sebab tu ahlul haq kena bayan. Wa idh akhadha Allahu mitsaqal ladzina utul kitaba latubayyinunnahu lin-nasi wa la taktumunah. Allah Ta'ala buat janji dengan orang alim pandai kena menyata. Lepas tu katakan lagi, innal ladzina yaktumuna ma anzalna minal bayyinati wal huda min ba'di ma bayyanahu lin-nasi fil kitabi ulaika yal'anuhumullahu wa yal'anuhumul la'inun. Orang senyap daripada beri keterangan sedangkan dia tahu keterangan, Tuhan marah, Tuhan laknat dia. Ni makna kata Tuhan buat janji dengan kita. Apabila jadi gitu, bagi kita nak buat lah mana? Kena buat kerja. Apabila kita buat kerja, insya-Allah buat dengan ikhlas, betul dengan cara wallahu ya'simuka minan nas. Allah Taala jagakan kita. Biiznillah taala. Dan mereka itu beri pandangan kata dia sabar di atas dimakian itu. Buat apa? Karena nak jauhkan diri dia daripada nifaq dan nak sempurnakan ikhlas. Sebab tu tak semaya. Tak semaya Jumaat walaupun Jumaat. Tak puasa, tak gitu, tak gini. Buat apa? Tak boleh nampak menunjuk ke orang. Ada tu ajaran tu. Cara memikir tu ada. Tapi tak banyak dah. Tapi kalau tengok suluh dalam sejarah, ada. Hingga Imam Ibn Jauzi rahimahullah ta'ala kalau bak ilmu hak pesan batini ni, ya itu sungguh. Kita tengok dalam kitab Talbisul Iblis. Dalam kitab anak, Talbisul Iblis. Talbisul Iblis ni, kitab bagus juga. Kalau kita buat pengajian kita di surau-surau, ataupun buat daurah. Ambil hak mukhtasarah, ambil hak ringkasnya dia tu, kita buat daurah untuk jaga umat Islam daripada faham hak macam-macam umpamanya. Sebab zaman dia ni zaman Ibn Jauzi ni boleh jadi jatuhnya negara Islam kita, boleh masuknya musuh dalam negara Islam pitu remoni saja. Sebab tu ya akaknya kita Talbisul Iblis waktu baik mai pada umat Islam. Cetak gitu. Itu apa yang kita tu. Ada sebuah, ada dua buah, ada tiga buah. Tapi kalau nak beli, kalau Alama Azkud Darul Watan, tiga jilid. Darul Watan, 3 jilid. Hak tu hak seelok-elok cetak ke tu. Nah, musyarakah dengan Darul Basyair. Tu boleh kita sebagai orang ngaji tu, terutama asatizah kita, alim pandan ini, dan ikhwah kita hak sesuka nak cari kebenaran, tengoklah kita tu. Imam Ibn Jauzi katakan, ia kata, di dalam Sufiyah ni ada satu kaum yang menamakan diri mereka itu dengan Al-Malamatiyah. Mereka itu wak segala-gala dosa. Segala-gala dosa yang setuh belakang. Depan orang, ya wak. Ya kecak mengumpak ke orang, ya kata gitu, ya kata. Depan orang, ya wak. Tengok. Wak apa maksud ya wak lagu tu? Maksud dia, ia nak uwi manusia tadi itu, tengok kata dia ni lekeh, dia ni orang yang tak pakar di sisi kalangan mata manusia. Sedangkan Islam kita ni yang nak molek di sisi manusia dan molek di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Tuhan suruh kecek wa qulu lin-nasi husna. Suruh kecek dengan manusia perkara yang baik. Tuhan suruh wa ahsinu innallaha yuhibbul muhsinin. Buat molek kepada umat manusia dan duduk molek sesama manusia sebab Tuhan kasih pada al-muhsinin, orang buat molek. Wa ahsin kama ahsanallahu ilaik. Suruh kita itu buat baik sebagaimana Tuhan buat baik pada kita. Beberapa ayat Tuhan suruh kita duduk dengan cara molek. Akan tetapi mereka ini kita royak dah. Kata mereka ia tak ada berdasar pada Alkitab wa sunnah, tapi berdasar pada az-zauq. Rasa al-kashf, al-manamat dan sebagainya. Itu panggil masadir mereka. Masadirun tashri'iyah di sisi mereka, makna kata dasar-dasar nak faham agama lagu tu. Ada apa hak ulama Islam kita semua, orang Islam kita semua duduk sini. Duduk mana? Alkitab was sunnah, baru ijma', baru qiyas, baru ahli Madinah, apa nama kata lagi. Daripada hak muttafaqun fih wa mukhtalafun fih. Hak muttafaqun fih pak
Al-kitab was sunnah wal ijma' wa qiyas sahih. Hak mukhtalafun fi masuk istishab, masuk istihsan, masuk ni orang panggil masadir tasyri'iyah. Hak tu kita kena tahu tu. Ni perkara-perkara lagu ni. Sebab itulah apabila kita tahu lagu ni, nescaya kita tak jadi glitch dengan gelombang-gelombang hak pelik-pelik umpama ni. Kemudian Imam Ibn Jauzi kata, Imam Ibn Jauzi ni kalau bab sufi ni tak ada masalah. Tapi bab pegangnya dia itu bab 3. Sekali dia takwil, sekali dia tafwid. Sekali apa yang kata dia itu wakaf untuk dia. Tahu apa yang kata mauqif dia ni ada 3 semua. Nampak tak? Kalau kita tengok di dalam daf'ut tashbih tadi itu, ya banyak pergi supaya puak-puak ahli kalam. Tapi kalau kita pergi tengok dalam majalisul Quran hak dia nak pergi kok salah. Makna kata kita tadi itu ada jawab di sisi ulama kita. Kita boleh tarjih di antara satu sama lain itu mengikut ilmu yang datang mari. Dan kawan-kawan yang dia letakkan cara nak pakai pendapat ulama tadi tu nak tak di mana, insya-Allah di sisi tu makna kata kita mengaji dan kita belajar ambil pada guru kita, Allahumma lakal hamd di situ. Akan tetapi hak kita nak keceknya kalau bab ni boleh ambil dia. Sebab itulah Syekh Ahmad Ghumari kalau ada kena marah kepada Ibnu Jauzi. Tu Ghumari ni orang alim akan tetapi terlibat dengan sufi. Terlibat dengan sufi. Mereka ini, Ibn Jauzi kata, mereka ini ni menjatuhkan diri mereka di sisi Allah. Kerana apa? Kerana menyalahi syariat Allah subhanahu wa ta'ala. Kerana menyalahi syariat Allahu jalla jalaluhu wa taqaddasat asma'uh. Hak tu tepat dia. Tak kena mengena dengan apa? Tak kena mengena dengan syariat Allah subhanahu wa ta'ala. Sebab dia kata, in ahsantum li anfusikum wa in asa'tum falaha. Kalau kita buat baik, baik itu kulit pada diri kita. Tak kita buat tak molek, diri kita kena tanggung. Wala taziru waziratun wizra ukhra wa allaysa lil insani illa ma sa'a wa anna sa'yahu sawfa yura. Summa yujzahul jazaa'al awfa. Hak kita buat lagu mana boleh? Sebab tu cara lagu ni, puak-puak al-malamatiyah ni, Islam kita tolak. Tak ada nak. Islam kita tolak. Kemudian sebagai akhir, insya-Allah ada masa lagi 7 minit, kita mai tengok dakwaan sufiyah ni, dia kata dia daripada Ahlus Suffah. Ahlus Suffah ni makna kata orang yang fakir miskin di kalangan sahabat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang sabar nak bawanya agama Allah Taala, tak ada tempat nak duduk, Nabi buat satu tempat dekat dengan rumah Nabi itu dan di tepi Masjid An-Nabawiyah itu dinamakan tempat untuk Ahlus Suffah duduk situ. Lalu puak-puak sufiyah ni, dia kata, kita ni nak bergantung sini, dia kata. Kita nak bergantung sini, dia kata. Kita ni asal daripada Ahlus Suffah ni, betul ke lagu mana? Al-jawabnya tak betul. Al-jawabnya tidak betul. Sebab apa? Sebab sufiyah ni, orang panggil kata, ia tak kena mengenalah dengan Ahlus Suffah ni. Ahlus Suffah ni daripada sahabat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang mereka itu hijrah mari tinggal belicing dengan tanah tepat dia, dengan keluarga dia, dengan gapo, mari nak beriman dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam di Madinatul Munawwarah. Tinggal habis. Tinggal habis. Seumpama Sabaiyah tinggalnya negara dia mari duduk di negara Sunni. Ada? Seumpama Syekh Husin Al-Allamah Husin Al-Muayyid, kalau ada kenal. Al-Allamah Husin Al-Muayyid ni tokoh besar di dalam agama Safawi tu, agama Sabaiyah dulu tu. Tetapi dia tinggal benda tu. Mari duduk di Daulah Sunniyah, tinggal bilicing. Ni adalah contoh-contoh. Ahlus Suffah begitulah daripada kalangan Al-Muhajirin. Muhajirin dia orang fakir miskin. Orang yang lemah, dia sangat duk melazimi masjid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mengambilkan masjid tadi itu duduk situ. Salah kata ambil masjid itu wak tempat apa nama? Wak tempat mengaji dengan Nabi. Wak tempat mengaji dengan Nabi Muhammad alaihi salatu wasallam. Salah seorang Abu Hurairah duduk sini. Salah seorang Abu Hurairah. Maka dia ni puak-puak Ahlus Suffah ni mari mengaji dengan Nabi. Tak ada dakwa ilmu pesing kita sebut tadi, tak ada. Berasa gitu, berasa ini tak ada.
Nampak tu tak? Ambil daripada ajaran Nabi Muhammad alaihi salatu wassalam. Ambil daripada ajaran Nabi Muhammad alaihi salatu wassalam, sehingga dia boleh beramal dengan apa yang dia mengaji ambil daripada Nabi kita, dan dia itu boleh berperang sekali dengan Nabi, berjihad fi sabilillah sekali dengan Nabi. Walaupun dia itu tidak ada tempat kediaman, tidak ada harta, tidak ada gapo, tetapi dia adalah hati ikhlas kepada Allah Ta'ala dan ikutan Nabi Muhammad SAW. Sebab tu sifat orang Islam kita nak jadi Islam yang bersih, ada dua. Gaba? Al-ikhlasu wal-mutaba'atu. Dua ni. Hak ni kita orang Islam pakat tahu belaka. Ikhlas, bersih hati kerana Allah, dan kita, ikut akan jalan Nabi Muhammad SAW. Dalam masalah mengabdikan diri kita, sama ada pegangnya, ataupun amal ibadat, ataupun sulukiyat. Suluk, mana kata cara kita nak berjalan, berjumpa dengan Tuhan, maqamul ihsan, kena ambil dua ni, tak sebagai asas. Tak sebagai asas. Nampak tu tak? Sebagai asas. Sebab itulah, Ahlus Suffah ni masuk di dalam umum firman Allah Subhanahu wa ta'ala katana, lil fuqara'il muhajirin alladhina ukhriju min diyarihim wa amwalihim yabtaghuna fadlan min Allah wa ridwana wa yansuruna Allah wa rasulahu ulaika humus sadiqun. Dalam suratul Hajj ayat yang ke-8. Bagi, makna kata alim ulama kita kata, mana satu bahagian daripada harta yang nak bagi kepada orang fakir miskin ni, ada hak bagi bagi ahli suffah ni, hak muhajirin mari, yang dia itu keluar daripada negeri dia, tinggal harta dia, buat lagu tu kan. Buat apa? Yabtaruna fadlan minallahi wa ridwana. Dia itu nak kepada kelebihan Tuhan dan keredaan Allah Subhanahu wa taala, wa yansuruna Allah wa rasulah. Mereka ini sikap dia apa? Membantukan agama Allah dan membantukan jalan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tak ada mukhalafah. Ada puak ning ni, tengok al-malamatiyah tadi, mukhalafah petai lagi. Nampak tu tak? Arbabul haqa'iq, mukhalafah petai lagi. Tak kena mengena dengan ahli suffah. Tak kena mengena dengan ahli suffah. Dan kita akan beri cara memikir kata, yang nak gantung di ahli suffah ni, tak boleh. Sebab ada 1, 2, 3, nanti sahaya lagi akan datang. Ulaika humus sadiqun. Mereka ni orang benar sungguh. Orang benar sungguh. Tuhan menamakan, mensifatkan mereka ini adalah orang yang benar. Maka tak kalau begitu, senantiasalah daripada ahli suffah tu ada sebab-sebab fakir miskin dan kurang belanja dia tu kurang. Walaupun lagu tu mereka tak putus asa, sebab mereka itu ada dua dasar, al-ikhlas wal mutaba'ah. Ikhlas, membersihkan hati dan ikut akan Nabi Muhammad SAW, keluar tu mengsebarkan ilmu Allah Ta'ala yang ambil daripada Rasulullah SAW penuh dunia. Pergi di negeri tu, pergi negeri ni, puak ni. Dan bukan sekadar tu, menegakkan agama Allah Ta'ala apabila seteru tu serai. Dan mengajak kepada agama Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Di manakah orang sufi buat kerja lah ni? Siapa kita tengok, dari morning, nak apa? Nak berdecak dalam masjid. Orang tepat Melayu kita ni tak leh dengan alat apa yang kata? Alat bantung tu. Alat pasal muzik ni tak leh nama dah. Tetapi mari dengan puak-puak sufi lagu ni, habis kalau pergi masjid ke dia, tak ada berapa. Nya gemai dalam tu, nya gotonya begani, habis licin, tak ada berapa. Ya nak berdecak, ya nak berapa, je gitu. Apa panggil raqs, bahasa Arab panggil raqs. Sebab itulah Imam Ibnu Jauzi dan Imam Al-Qurtubi, hebatlah mereka ini sangat-sangat royak tentang hal-hal mereka. Ni kita royak di atas dasar. Terkadang ada orang masuk dalam ning, akan tetapi dia itu adalah orang molek. Bukan tak ada. Kita tak ada duk pukul rata umum gitu, tapi kita kecek dengan aghlabiyah gitu. Nampak tu? Kecek dengan aghlabiyah. Asal usul ni mari daripada mana? Itulah orang panggil perkara-perkara yang kita boleh ambil tahu di sini. Biiznillahi ta'ala kita akan masuk pula sebab-sebab gapokah mereka itu dinamakan sufiyah. Sebab-sebab gapo. Ni kita tahu dah kata dia ni nama sufi, nama arbab, nama al-haqa'iq, nama al-fuqara dan nama al-malamatiyah dan lain-lain daripada tu. Lagi kita akan sebut. Sebab-sebab tu, apa orang dia tu mengaku tadi dia ni orang sufi. Kok mana? Gantung di mana?
InsyaAllah kita akan dengar pada hisah yang lagi akan datang pula dah. Ni sebagai pembukaan yang kedua. Yang kedua. Lagi kita akan tengok kecek dengan pendetailan satu persatu biiznillah ta'ala. InsyaAllah kita akan kecek. Bagi mereka yang adanya akal fikiran, adanya pengalaman, adanya nak kepada kebenaran, dia boleh faham. Orang tak sih, biar dia lah. Sebab hidayat itu tak ada di tangan kita. Laisa alaika hudahum walakinnallaha yahdi man yasha. Nabi Muhammad pun tak ada milik hidayatut taufiq, apatah lagi orang lain. Tetapi Allah Subhanahu wa taala hanya jualah yang milik hidayatut taufiq, nak ke siapa. Kita usaha sahaja, insya-Allah sampai kepada matlamat dia. Sekadar itulah sahaja pada malam ini. Mudah-mudahan kita ditaufik oleh Allah Subhanahu wa taala dan dihidayah oleh Allah Subhanahu wa taala, boleh menegakkan kebenaran dan boleh kita duduk di atas sunnah Nabi Muhammad SAW, sehingga kita boleh jumpa dengan Nabi SAW di qalam haud dan boleh masuk syurga belakang Nabi kita SAW. As'alullah subhanahu wa ta'ala bimannihi wa karamihi ayaj'alana wa iyyakum mimman yastami'una al-qawla fayattabi'una ahsanah. Allahumma ahsin aqibatana fi umuri kulliha wa ajirna min khizyid dunya wa azabil akhirah. Allahumma arhamna fa innaka bina rahim wa la tu'adzibna wa anta 'alaina qadir. Allahumma rabbana atina min ladunka rahmatan wa hayyi' lana min amrina rashada. Wa sallallahu wa sallama wa baraka ala 'abdika wa rasulika nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.